Roma bab 1. Daripada Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dipilih khas untuk menyebarkan Injil daripada Allah. Injil ini telah dijanjikannya dahulu melalui nabi-nabinya, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, yaitu tentang anaknya. Sebagai manusia dia telah dilahirkan daripada keturunan Daud. Namun dengan Roh Kudus, dia telah diistiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, yaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus dan demi namanya, kami diberi kasih kurnia dan jawatan rasul untuk menyeru manusia daripada segala suku bangsa supaya taat dalam iman kepadanya. Kamu juga termasuk dalam golongan itu, kerana Allah telah memanggilmu menjadi milik Yesus Kristus. Aku menulis kepada kamu sekalian di Roma, yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil menjadi orang saleh. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus kerana kamu sekalian, disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. Allah, yang kusembah sepenuh hati dalam penyebaran Injil anaknya, menjadi saksiku bahwa aku sentiasa mengingatimu. Dalam doaku dan memohon semoga dengan izin Allah, aku dapat mengunjungimu. Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkanmu. Maksudku, supaya kita saling meneguhkan semangat. Aku mendapat keteguhan daripada imanmu dan kamu daripada imanku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku telah merancang berkali-kali untuk mengunjungimu, namun hingga kini ada sahaja aral melintang. Aku ingin agar pelayananku dalam kalanganmu membuahkan hasil, seperti dalam kalangan bangsa asing yang lain. Aku memikul kewajiban terhadap orang Yunani dan yang bukan orang Yunani, yang bertamadun dan yang tidak bertamadun, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Inilah sebabnya aku amat ingin dan bersedia menyampaikan Injil dalam kalanganmu yang di Roma juga. Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, kerana Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Kerana di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang benar akan hidup dengan iman. Kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasikan dan kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dengan kedurjanaan. Kerana segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka. Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya jelas ternyata serta difahami melalui segala ciptaannya. Oleh itu, mereka tidak dapat berdalih lagi. Walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang tolol diliputi kegelapan. Mereka mengaku diri bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tolol. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, haiwan berkaki 4, dan binatang yang menjalar. Oleh itu, Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan pelbagai noda, maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. Mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan, dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabi'i kepada yang di luar tabi'i. Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada hubungan tabi'i dengan wanita dan dibakar nafsu keberahian terhadap sama sejenis. Lelaki dengan lelaki melakukan perkara yang aib, lalu menerima dalam diri mereka hukuman yang setimpal. Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai fikiran yang hina,
sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan dan kecabulan. Mereka diselubungi hasad dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan dan niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakap besar, pereka perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa, tidak tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak berhati perut, tidak mempunyai belas kasihan. Mereka mengetahui hukum Allah yang adil, yaitu sesiapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan sahaja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Roma bab 2. Oleh itu, kamu tidak boleh berdalih, hai manusia, walau siapapun kamu, apabila kamu menghakimi orang. Pada waktu kamu hakimi orang lain, kamu juga menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri, karena kamu yang menghakimi juga melakukan perkara yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berdasarkan kebenaran dan dijatuhkan ke atas mereka yang mengamalkan perkara demikian. Wahai manusia, apabila kamu menghakimi orang yang mengamalkan perkara demikian, sedangkan kamu sendiri melakukannya juga, adakah kamu sangka kamu akan terlepas daripada hukuman Allah? Atau adakah kamu memperkecil kebaikan, kemurahan serta kesabaran Allah yang amat besar dan tidak tahu bahwa kebaikan Allah membawamu ke pintu taubat? Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan dan ternyatanya hukuman Allah yang adil. Allah akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Bagi mereka yang terus berbuat baik dengan sabar demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan keabadian, Dia akan memberikan hidup yang kekal. Manakala bagi mereka yang mementingkan diri dan tidak taat akan kebenaran tetapi menjunjung kedurjanaan, maka kemarahan dan kemurkaan Allah akan menimpa mereka. Kesusahan dan kesengsaraan akan menimpa diri setiap orang yang melakukan kedurjanaan, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan kesejahteraan akan dicurahkan kepada setiap orang yang berbuat baik, mula-mula orang Yahudi, kemudian orang Yunani juga. Allah tidak menghakimi berat sebelah. Sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedangkan mereka mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Sebabnya orang yang benar di mata Allah bukanlah mereka yang mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang mengamalkan ajarannya. Apabila orang bukan orang Israel yang tidak mempunyai hukum Taurat, secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung dalam hukum Taurat, maka mereka ini adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Hukum itu tersurat dalam hati mereka dan hati nurani mereka juga naik saksi. Pikiran mereka menuduh atau membela mereka. Pada hari Allah menghakimi segala rahasia manusia melalui Kristus Yesus, menurut Injil yang kuberitakan. Kamu memanggil dirimu orang Yahudi dan bergantung kepada hukum Taurat serta berbangga kerana hubunganmu dengan Allah. Kamu mengetahui kehendaknya dan menyokong segala yang baik kerana kamu telah diajarkan hukum Taurat. Kamu yakin bahwa kamulah yang memimpin orang buta, yang menerangi orang dalam kegelapan, yang mengajar orang bodoh, yang mengasuh anak kecil, kerana kamu mempunyai garis-garis ilmu dan kebenaran dalam hukum Taurat. Dengan demikian, kamu yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri? Kamu yang berkhutbah melarang orang mencuri, adakah kamu sendiri mencuri? Kamu yang berkata, jangan berzina, adakah kamu melakukan zina? Kamu yang membenci berhala, adakah kamu merompak tempat ibadat? Kamu yang berbangga dengan hukum Taurat, adakah kamu menghina Allah dengan melanggar hukum itu? Nama Allah dikufuri dalam kalangan bangsa asing akibat perbuatanmu. Demikianlah yang telah tersurat. Persunatan memang bermanfaat jika kamu taat akan hukum Taurat, tetapi sekiranya kamu melanggar hukum Taurat, batallah persunatan itu. Oleh yang demikian,
Jika seorang yang tidak bersunat mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam hukum Taurat, tidakkah dia dikira sebagai telah bersunat? Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu? Karena walaupun kamu mempunyai hukum bertulis dan persunatan, namun kamu melanggar hukum itu. Seseorang dikira Yahudi bukanlah berasaskan keadaan lahiriah, dan persunatan bukanlah bergantung pada keadaan jasmani. Seseorang dikira orang Yahudi berasaskan keadaan batinia, dan persunatan adalah dalam hati dan bersifat rohani, bukan mengikut hukum yang tersurat dalam Taurat. Orang sedemikian mendapat pujian, bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah. Roma bab 3. Oleh itu, apakah kelebihan seorang Yahudi, dan apakah manfaat persunatan? Sungguh banyak dalam segala hal, terutamanya karena firman Allah dipercayakan kepada mereka. Jika sesetengah mereka tidak beriman, adakah ini menjadikan kesetiaan Allah tidak berkesan? Sama sekali tidak. Allah tetap benar biarpun setiap manusia itu pembohong. Sebagaimana tersurat, supaya engkau didapati benar dalam kata-katamu, dan akan menang apabila engkau dihakimi. Tetapi jika kemungkaran kita menunjukkan perbenaran Allah, apa yang harus kita katakan? Adakah Allah tidak adil menimpakan kemurkaannya? Aku bercakap sebagai seorang manusia. Sama sekali tidak. Kerana jika demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Jika kebenaran Allah bertambah karena aku mendustai kemuliaannya, mengapa aku tetap dihakimi sebagai orang berdosa? Dan mengapa tidak dikatakan, mari kita berbuat jahat supaya hasilnya baik? Demikian orang memfitnahkan kita berkata, dan sesetengahnya menegaskan bahwa kita berkata begitu. Hukuman atas mereka itu memang wajar. Jadi bagaimana? Adakah kita lebih baik daripada mereka? Tidak sekali-kali. Kerana dahulu kita telah mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Sebagaimana tersurat, tiada yang benar, seorang pun tidak. Tiada yang mengerti, tiada yang mencari Allah. Semuanya telah berpaling, semuanya tidak berguna. Tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun. Kerongkong mereka seperti kubur terbuka, tipu daya mengalir dari lidah mereka, dan racun ular kapak berbisa di bawah bibir mereka. Mulut mereka penuh sumpah serana dan kepahitan. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kemusnahan dan kesengsaraan mereka timbulkan merata-rata. Sedangkan jalan damai tidak dikenal mereka. Rasa takut terhadap Allah tiada dalam jiwa mereka. Kita tahu bahwa segala yang tersurat dalam Taurat adalah bagi mereka yang hidup di bawah Taurat. Oleh itu, tiada siapapun dapat berdalih, dan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. Oleh itu, tiada siapapun akan diperbenar di mata Allah kerana mengamalkan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahwa mereka berdosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, perbenaran Allah telah dinyatakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Perbenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapapun. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus korban pendamaian supaya dengan kematiannya, dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya, kerana pada masa silam, Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahwa Dia benar dan memperbenar semua mereka yang beriman kepada Yesus. Dengan demikian, apakah yang dapat dibanggakan? Tidak ada sama sekali. Adakah melalui ketaatan akan hukum Taurat? Tidak, tetapi melalui iman.
Kerana kami yakin bahwa manusia diperbenar atas iman kepada Yesus Kristus, bukan kerana dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Atau adakah Allah itu Tuhan orang Yahudi sahaja? Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Allah itu Esa. Dia memperbenar orang yang bersunat melalui iman mereka. Demikian juga dia memperbenar orang yang tidak bersunat melalui iman mereka. Maka adakah kita memasukkan hukum Taurat dengan iman? Sama sekali tidak, malah kita menegakkan Taurat.